Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid tahun 4. Jadi untuk video pembelajaran kali ini, kita nak tengok unit 4 iaitu masa dan waktu, tetapi subtopik yang terakhir sekali iaitu penyelesaian masalah. Kita akan tengok standard kandungan 4.6 iaitu menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu dalam situasi harian. Jadi kita tahu sebenarnya penyelesaian masalah tu maksudnya cerita ataupun satu bentuk ayat yang berbentuk seperti masalah yang kita perlu selesaikan. Okey, cara nak menyelesaikan masalah. Okey, masalah tu sendiri adalah sesuatu yang dia akan bagi dalam bentuk penceritaan, sama ada dalam bentuk ayat sahaja ataupun kita akan nampak bentuk jadual ataupun berbentuk gambar. Jadi macam mana nak selesaikan masalah? Yang pertama kita kena kira kata kunci, kena cari kata kunci, dan yang kedua adalah kita kena tengok jenis nombor untuk tengok operasi apa yang kita akan buat untuk menyelesaikan masalah ini. Okay, contoh soalan yang saya akan ambil adalah di dalam buku teks muka surat 165. Murid-murid boleh buka buku teks untuk tengok sama-sama. Ini adalah contoh soalan. Dalam buku teks pun dia dah tunjuk dah jalan kerja sebenar dia. Dan saya akan tunjuk jalan kerja yang sama cuma dengan sedikit penerangan lah. Okay. Soalan dia, Supardi, Mahendran dan Yeshin masing-masing berjaya mengumpul 1000 tanda like dari rakan di media sosial dalam tempoh yang berbeza. Okey, dia minta kita kira tempoh yang diambil oleh Mahendran. Nama Mahendran. Jadi dia bagi kita jadual. Kalau Supardi dia boleh mengumpul 1000 tanda like ataupun tanda suka tu, thumbs up tu sebanyak 20 minggu dalam tempoh 20 minggu 2 hari. Mahendran dia bagi pernyataan sahaja, dia tak bagi tempoh ya. Jadi dia kata Mahendran ni dia lewat 9 hari berbanding Supardi. Kemudian Yeshin 18 minggu 6 hari. Jadi untuk soalan ni dia ada kaitan dengan Mahendran dan Supardi sahaja. Kita hanya tengok dua nama ni sahaja kan, dan kita akan nampak perkataan lewat. Lewat di sini bermaksud macam kita lewat bangun tidur ataupun lewat pergi ke sekolah, lewat masuk ke kelas. Jadi lewat tu bermaksud pertambahan masa. Kalau kita sepatutnya bangun pukul 6 pagi, kita terbangun pukul 7 pagi. Jadi itu maksudnya kita dah lewat bangun. Jadi nampak tak 6 pagi dia jadi tambah kepada 7 pagi, dah bertambah masa dekat situ. Jadi untuk cerita dekat sini ni, masalah dekat sini ni, lewat adalah bermaksud kita perlu buat operasi tambah. Jadi kita tambah, saya akan menggunakan kaedah rumah juga, pengiraan rumah. Kita tulis minggu dan hari, kemudian kita tulis nombor Supardi dulu, 20 minggu, 2 hari, tambah dengan 9 hari. Sebab apa 9 hari? Mahendran dia lewat 9 hari berbanding Supardi. Lepas tu bila kita dah tambah, kita dapat jawapan 2 tambah 9, 11. 20 tak ada tambah dengan apa-apa, jadi bawa turun sahaja, 20 minggu, 11 hari. Okey, ini bukan jawapan yang betul. Jawapan dia betul, kita dah tambah cantik. Tapi ingat, 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Jadi dekat sini, dekat rumah hari ni, nombor dia 11. Ingat ya, dekat nombor hari jawapan tu tidak boleh lebih dari 7 hari. Jadi kita kena tulis kurang dari 7 dekat sini. Nombor 7 pun tak boleh tulis. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan melakukan operasi tambah dan tolak secara serentak di bawah. Kita tulis tolak 7 dan tambah 1. Maksudnya tambah 1 minggu dekat rumah minggu, tolak 7 hari dekat rumah hari. Maksudnya hari tu dia bagi dekat minggu lah. Kemudian kita tolak macam biasa. 11 tolak 7, 4. 20 tambah 1, kita akan dapat 21. Jadi jawapan dia adalah 21 minggu 4 hari. Kemudian kita tengok soalan yang kedua, berapakah beza antara tempoh masa Yeshin dengan Mahendran? Jadi tadi kita ambil jadual yang sama, cumanya Mahendran dekat sini dia ada kaitan dengan Mahendran dan Yeshin sahaja. Maksudnya Supardi tak payah tengok dah. Dan kemudian dekat Mahendran tadi dia bagi pernyataan. Sekarang kita dah dapat jawapan. Jadi kita terus boleh tulis, saya tulis jawapan dekat sini. Jadi dia tanya perkataan, dia tanya tentang beza. Beza bermaksud untuk operasi tolak. Ingat ya, beza untuk operasi tolak. Jadi saya buat juga pengiraan dalam rumah, minggu dan hari. Kemudian kita tulis
nombor yang lebih besar iaitu nombor Mahendra lah. 21 minggu 4 hari tolak dengan 18 minggu 6 hari. Okey, jarakkan sikit apabila awak buat bentuk lazim. Kalau boleh jarakkan sikit satu kotak ke ataupun jarakkan macam saya jarakkan ni supaya di operasi tolak unit ni kita perlu ada pinjam. Operasi tolak biasa pun kita ada pinjam-pinjam juga. Jadi apa yang kita buat dekat sini, kita tengok rumah hari ni 4 tak boleh tolak dengan 6. Jadi bila 4 tak boleh tolak dengan 6, kita kena pinjam. Siapa yang nak bagi pinjam dekat kita? Minggu. Minggu ni kaya. Ingat ya. Unit yang pertama ditulis ni, unit dia unit yang kaya. Jadi dia boleh bagi 1 minggu dekat rumah hari. 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Jadi dia bagi 7 hari. Bukan satu ya, dia bukan jadi 14 di sini. Dia kena buat sikit operasi dekat tepi, iaitu 7 tambah 4 dapat 11. 11 ini yang sebenarnya kena tolak dengan 6. Okey, apa pula jadi dekat rumah minggu 21 takkan tetap jadi 21. Dia dah derma 1 minggu. Jadi 21 dia akan jadi 20. Okey, 11 tolak dengan 6, kita akan dapat 5. 20 tolak 18, kita akan dapat 2. Jadi kita terus dapat jawapan dekat sini, 2 minggu 5 hari. Okey, kita tengok pula soalan buku teks muka surat 170, soalan D. Soalan tu berada di bawah sekali. Dia tentang cerita tentang umur. Okey, penyataan di sini, ayah berumur 38 tahun, umur datuk ialah 2 kali umur ayah ialah 4 kali umur saya. Jadi kita buat gambaran sikitlah untuk soalan ni. Okey, ada 3 orang, datuk, ayah dan saya. Okey, penyataan dia adalah, dia kata datuk ni umur dia adalah 2 kali umur ayah. Ayah dikasih dah, dia bagi dah umur 38 tahun. Saya pula dia bagi penyataan tentang ayah. Ayah 4 kali umur saya. Dia bukan cerita tentang saya, dia cakap pasal ayah. Jadi penyataan untuk saya ni terbalik. Tapi mengikut logik akal kita, datuk mestilah orang yang lebih tua daripada ayah. Jadi umur datuk mesti lebih besar ataupun lebih banyak daripada umur ayah. Kalau ayah 38 tahun, umur datuk mungkin 80 tahun ke ataupun 90 tahun ke. Okey, tapi saya dia mestilah lebih muda sebab ayah saya mestilah lebih tua daripada saya. Jadi saya mudalah. Kalau ayah saya umur 38 tahun, saya mungkin umur dia 10 tahun macam umur awak sekarang. Macam tu. Okey, itu logik akal kita ya. Kita tak kira lagi. Jadi ingat, datuk mesti lebih tua, saya mesti lebih muda daripada ayah. Kita tengok soalan yang pertama, berapakah umur datuk dalam dekad dan tahun? Okey, so saya tunjuk gambaran tadi, ingat datuk mesti lebih tua, kemudian ada perkataan kali dekat situ. Kali bermaksud kita kena buat operasi darab. Jadi darab apa dengan apa? 38 tahun kena darab dengan 2 sebab dia 2 kali. Kita buat operasi macam biasa, 38 darab dengan 2, kita akan dapat jawapan dia 76. 8 darab 2, 16. 1 atas, 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Jadi umur datuk ialah 76 tahun. Okey, ini memang jawapannya tetapi kita tak mengikut arahan. Arahan dia adalah dia nak umur itu dalam dekad dan tahun. Jadi kena ingat balik lagi sekali, 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Nombor istimewa, 10. Jadi untuk tukarkan 76 tahun kepada dekad dan tahun, tak perlu buat bentuk lazim. Bahagian nilai tempat puluh iaitu 7, kita akan jadikan dia ke tempat dekad. Ya, sebab dia puluh. Ingat, 1 dekad 10. Jadi yang puluh ni terus pergi dekad. Yang nombor besar ni, 6 ni kita terus bawa ke 6 tahun. Itu sahaja. Okey, untuk soalan nombor 2 ni kena dengar betul-betul sebabnya soalan ni kita nampak agak rumit sikit. Jadi dia tanya, adakah saya berumur 9 tahun 2 bulan? Dia minta kita tunjukkan pengiraan. Ini adalah soalan jenis pembuktian. Tapi bila dia sebut, contohnya ada orang tanya kita kan,
Okey, adakah saya berumur 9 tahun 2 bulan? Kita cakap ya. Apa buktinya? Jadi kalau dalam dunia sebenar, kita boleh tunjuk sijil surat beranak kita, kita boleh bagi tahu tarikh lahir kita, bagi tahu tahun kelahiran kita. Tapi dekat sini kita tak tahu. Jadi kita kena tunjukkan pengiraan. Macam mana pengiraan? Kita buat sama macam kita kira cari umur datuk tadi. Jadi kita boleh carilah dekat sini umur saya tu berapa. Okey, kita tengok balik. Tadi dekat datuk pun ada perkataan kali, sini pun ada perkataan kali. Kali ni bermaksudnya operasi darab. Bila operasi darab, maksudnya kita kena dapat jawapan yang nombor lebih besar. Contohnya, 4 darab 2 dapat 8, 5 darab 2 dapat 10. Nombor tu lebih besar daripada soalan tu. Okey, jadi dekat sini, kita dah tengok logik akal tadi kan. Saya mestilah lebih muda daripada ayah saya. Takkanlah maksud lebih muda adalah umur saya mesti kurang dari 38 tahun. Tapi kalau kita buat operasi darab, mestilah nombor tu lebih besar daripada 38 tahun. Jadi tak logik di situ jika kita menggunakan operasi darab. Okey, yang kedua, kenapa kita tak boleh buat operasi darab? Okey, maklumat yang diberi untuk saya adalah maklumat tentang ayah saya. Ayah 4 kali umur saya. Maksudnya di situ, itu bukan maklumat tentang diri saya. Itu tentang ayah saya. Jadi maklumat tu songsang. Ya? Dia terbalik. Dan kita nak cari umur saya, tapi dia bagi maklumat tentang ayah saya. Terbalik. Bila terbalik, tadi kita tahu kali maksudnya darab. Tapi untuk mencari maklumat saya, kita kena terbalikkan operasi. Sebab maklumat tu terbalik. Bila terbalikkan operasi, darab maksudnya lawan kepada operasi darab adalah operasi bahagi. Jadi kita kena buat operasi bahagi di sini. Okey, tengok elok-elok. 38 tahun kena bahagi dengan 4. Okey, ni bahagi biasalah. Dalam sifir 4 tak ada 38, jadi kita ambil 36. 36 adalah nombor ke-9. Okey, lepas tu kita tolakkan 38 tolak 36, kita akan dapat 2. Okey, kalau tengok dekat sini pengiraan kita, dah nampak lah nombor 9 dengan nombor 2 dekat situ. Betul lah tu umur saya 9 tahun 2 bulan. Tapi jawapannya salah, ya? Salah. Sebab apa salah? Kita tengok balik. Sini adalah kita masih lagi di dalam unit tahun saja. Jadi dekat atas ni 9 tahun, dekat bawah baki ni pun masih 2 tahun. Bukan 2 bulan ya, ini masih 2 tahun. Jadi ini baki untuk tahun. Tahun dia macam kaya sikit, dia dermawan. Jadi dia kata, oh saya ada baki 2 tahun lah. Jadi saya nak bagi dekat kawan saya lah. Kawan saya ni bulan. Okay, dia pun tanya dekat bulan. Bulan nak tak 2 tahun saya? Nak, bulan kata. Tapi saya tak boleh ambil 2 tahun sebab itu tahun. Saya kan bulan. Jadi nak buat macam mana ni? Kita kena ingat balik formula 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi kita tukarkan 2 tahun, 12 kena darab dengan 2, iaitu kita dapat jawapan 24 bulan. Makanya 2 tahun dia boleh bagi dekat bulan iaitu 24 bulan. Okey, sekarang ni 24 bulan ni nak buat apa? Kita kena bahagi juga dengan 4 sebab kita masih lagi dalam operasi bahagi. Jadi kita bahagi 24 ada tak dalam sifir 4? Ada. Nombor ke-6. Lepas tu terus dapat baki. Ingat ya, dalam tajuk bahagi, dalam tajuk masa dan waktu, bahagi dia tidak boleh ada baki. Kalau ada baki, kena derma dekat kawan dia yang sebelah sana lah, yang sebelah kanan. Kena dermakan. Kalau tahun, dermakan kepada bulan. Macam tu. Okay, jadi sekarang ni kita dapat jawapan 9 tahun 6 bulan. Adakah betul umur saya 9 tahun 2 bulan? Jawapannya tidak. Umur saya yang sebenarnya ialah 9 tahun 6 bulan. Itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Saya harap video ini dapat membantu sedikit sebanyak murid-murid untuk membuat latihan dalam unit 4 tajuk penyelesaian masalah. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.